Channel? Ha, Hmm. buka ni. Aku kan duk selalu share dalam group, link-link tu kan. Ah. Itu Aku aku ada, perasan kat tu. aku upload dekat sini lah. Actually aku suka-suka je. Saja borak-borak yang budak-budak AG, Oh. budak-budak Alur Gajah ni, Pak. Hmm. Banyak lah, dah berapa lah? Berapa ni? Aku tak ingat. 1, 2, 3, 4, 5. Cik Dah tengok banyak dah. playlist. Oh, Nizam pun ada. Kau yang ke-15 lah. Baru ada 14 lah. Aku patut rasa berbangga lah. Dah sekali kali dengan Pak An. Berapa orang tengok dia ni. Alah, jadilah. Oh, yang Pak An tu aku tengok kak. Ni, Yang pasal kereta tu kan. dia tengah drive. Hmm. Syah, sihat Syah. Okay, Assalamualaikum. faham. Waalaikumsalam. Sihat. Thank Alhamdulillah. you Sudi. So guys, hari kita nak borak dengan Syarizad Omri. Aku rasa ramai yang terperanjat ni. Kau pun banyak diam tak nak cerita. Tak tahu mungkin kau ada share ke dekat FB ke Instagram kau ke. Tak, aku kurang sebenarnya kat Insta dengan FB apa semua. Aku kurang share pasal live aku lah. Tu lah, aku pun tak tahu apa kau buat. Apalah itu hari kau cerita. Kau cerita kalau dengar suara aku. Dengar. Disconnected tu. Apa? So actually hari ni kita nak borak dengan Syah pasal serangga lah ataupun benda yang boleh relate dengan kehidupan kita lah, tentang kita panggil apa Syah? Bukan serangga. Apa? Pet control lah, pest control. Pest Ataupun control. pest control ataupun actually Syah ni dia belajar lebih mendalam tentang serangga. Serangga. Tapi aku dulu sebab aku yang minat lebih pada pertanian actually. Daripada kau sekolah ke? Kau ada tanam pokok ke? Tak juga. Okey, tak. Okey, dia cerita ni macam ni tau. Sebab aku lepas aku Okay. ambil belajar, aku ambil engineering. Okay. Aku pergi buat engineering. Aku punya nama course aku Biosystem Engineering. Tu kat UKM eh? Kat UNP Tak. Dulu aku kat Unimap. Unimed. Universiti Malaysia Perlis. Okay, so dekat Unimap, actually aku tak belajar pasal pertanian sangat sebab kita more towards engineering punya course kan. So kita orang belajar pasal structure, kita orang belajar pasal machine. And actually, sampai ke sudah, aku sendiri tak tahu apa yang aku belajar waktu aku buat degree law. Sebab dia macam kau kena belajar pasal agriculture, tapi bukan directly pada agriculture, kau kena belajar pasal dia punya sistem peparitan, sistem piping dia. Lepas tu kau kena belajar pasal dia punya greenhouse, macam mana nak design greenhouse tu. Lepas tu kau kena belajar pasal even control system, maksudnya macam smart greenhouse tau tak? Yang jenis orang kata kau tak payah pergi tengok pun greenhouse kau. Semua benda kat phone. Dia update data dalam phone je. So kau cuma ikut phone tu je untuk kau check data. So Smart dari greenhouse. situ. Okay. Unit bukan engineering yang yang biasanya Ni dia jenis macam greenhouse macam ni, tapi everything is automated. Benda ni Unimap offer nice. Tak, course aku kita orang belajar 1 semester untuk buat sistem. Okay. And actually aku lagi minat untuk buat sistem ni sebab aku somehow waktu aku tengah belajar tu aku lebih minat pada programming. Okay. Waktu tu lah, tapi just basic punya lah, untuk Arduino, basic C. Lepas tu dah habis tu. Somehow aku putus. Tak dengar? Okay, dengar. Okay. So lepas aku belajar, aku tak tahu apa yang aku nak buat sebenarnya. Lepas tu aku start terjebak dalam customer service apa semua. Lepas tu last kali aku tengah kerja, aku dapat satu offer daripada Kulai.
dia offer aku kerja untuk ni lah, pertanian lah. Kerja dengan kilang racun. Kau apply lah kan? Ya, aku apply. Lepas tu aku dapat offer lah. Dia offer aku, dapat masuk. Start dari tu aku minat tau kerja dekat dalam ladang ni. Itu ke arah yang tu. Okay. So Mm-mm. start dekat situ, kau explore peladangan punya sektor lah. Pertanian punya sektor, yes. So sekarang ni kau actually Syah tengah baru habis master kan untuk bidang serangga kan. So that one actually Betul. itu memang kau punya company lama menyarankan kau untuk ambil ke, and then dia tunggu kau untuk masuk balik ke macam mana tu? Actually dia orang ada offer, dia orang nak macam nak cakap kat aku. Tak Hmm. apalah, you can ambil master, you punya fees berapa? I bayarkan. Tapi aku macam aku tak nak lah sebab Nice. aku macam tak minat nak masuk balik sebab actually first aku masuk company tu setahun pertama aku kerja buat technical trial tau. Saya masuk. Maksud aku technical trial ni macam aku pergi ladang sendiri, bawa racun, aku pegang pump, aku meracun. Sayang, okay. Muhammad Hafiz. Cerita sikit. Sekarang ni Syah tengah cerita pasal bidang-bidang dia. Dia ambil master serangga tau. Okay, teruskan Syah. Asal mesti terkejut. Kau terkejut tak Sayang? Dia ambil master serangga. Kau tengah belajar ke? Aku baru nak habis belajar apa? Dah habis lah. Baru nak habis? Baru nak habis. Oh. Kau extend ke sebelum ni? Tak ada, aku buat master bang. Gelak sih. Steady bro. Asal pun Apa terkejut weh. Master serangga? Oh, Ha. apa tu belajar pasal serangga? Ni dia tengah cerita ni. Unik Okey. Lagi aku cerita kat kau apa aku boleh buat dengan master aku. Okay, cerita. Okay, so tadi cerita dia pasal apa lah? Aduh, aku pun dah lost juga. Kau kat company tu, Aku kat company tu lepas tu dia offer betul. tapi kau tak Bos aku nak. ada offer kan, tapi aku tak nak sebab Ah. bapak aku kata tak apa lah, sementara bapak aku tengah kerja ni, pergi je sambung dulu, bapak aku bayarkan. Okay. So aku pun ada lah kumpul duit sikit untuk aku belanja waktu aku buat master ni. Lepas tu aku sambung lah. Kat UKM lah kan? Kat UKM, Alhamdulillah dapat pula offer. Cerita So aku sikit. berhenti. Okay, dapat offer, berhenti. Apa? Alhamdulillah, aku dengar something. Apa? Sayang aku dah berubah. Mungkin sebab berkat kau belajar serangga kot. Tapi kau kena tengah dia belajar serangga untuk apa tu? Aku belajar serangga untuk bunuh serangga sebenarnya. Okay, sebab actually bila kau pergi mana-mana tanaman pertanian ke, Industri kau pergi lah. mana-mana ladang ke, industri pertanian lah. Perkara paling benda yang paling susah sekali kau nak kontrol adalah serangga. Okay. Sebab tu aku pilih serangga. Sedangkan waktu tu aku ada dapat offer untuk buat research. Buat pasal patogen. Maksudnya pasal fungal. Patogen ni macam pasal fungal, pasal virus, benda-benda macam tu. Patologi. Aku ni bila sikit. Patogen. Patogen. Benda ni lah apa? Pasal serangga, parasit, benda-benda macam tu patogen. So sebab pokok pun ada je patogen dia. Macam contohnya macam kalau kau tengok kau nak share aku bagi kau share je. Okay, share screen. Okay, ni lah contohnya macam plant patogen apa semua kan. Okay, so sebenarnya pokok pun ada je masalah-masalah dengan kulat, dengan virus. Diorang pun ada je, tapi tinggal aku kurang minat ke arah patogen ni sebab actually walaupun aku nak kata dia senang kontrol tak juga, tapi dia tak merebak selaju serangga tau.
Maksud aku macam, okay, serangga ni satu benda yang aku kena faham, dia dalam merosakkan tanaman. Okay. Pada masa yang sama dia bawa sekali patogen-patogen. Ada dua benda yang Dia dia bawa. act as a vector. Yes. So Okay. dia bukan merosakkan je, lepas tu dia tambah lagi dengan penyakit yang dia bawa. Okay. Tu serangga. Tapi macam patogen, andai kata kalau kau kena fungal infection untuk pokok kau, dia akan merebak kat area situ je. So kau boleh confirm kat area situ confirm ada memang ada fungal. Memang ada fungi. So kau semua letak kacau kat situ je. Tapi kalau andai kata kalau kau kata pasal serangga, satu tempat tu dia boleh merebak ke sana sebab dia ada high mobility. Maksudnya dia boleh bergerak Dia boleh senang bergerak. lah. Sebab tu aku lagi berminat untuk belajar pasal serangga daripada kulat. Okay. Oh, dalam ni pun benda tu, dalam kau punya apa, bidang tu benda tu different lah. Different sebab dia actually dalam pertanian lah dia ada 3 benda yang kau kena control. First, kau kena control rumput. Okay. Second, serangga. Third, kulat. So 3 benda ni actually rumput ancaman. okay. Rumput dikira ancaman sebab dia jadi pusat pembiakan tau. Oh. Sebab tu kalau kau pergi kat mana-mana estate yang dijaga oleh Sainabi, kan? Kalau kau perasan, rumput diorang jarang panjang. Kecuali kat antara hong ke hong, maksudnya dekat area kawasan pokok diorang tu, dalam bulatan pokok dia tu, jarang ada banyak rumput. Sebab rumput ni dia jadi tempat tinggal untuk serangga kadang-kadang. And kadang-kadang dia boleh jadi pusat pembiakan untuk kulat. And lagi satu lagi, sebab bila kalau macam dalam konteks peladangan lah, macam kelapa sawit, bila buah jatuh, diorang akan collect buah lerai. Buah lerai ni buah biji yang kecil-kecil yang satu-satu dah jatuh tu kan. Biasa kan dia jatuh kan segugus kan. Betul. Okay, so bila dia jatuh, kadang-kadang dia ada buah lerai dia. So untuk collect buah lerai tu, sebab tu diorang kena kawasan kat situ dia kena clear. Okay. Tapi tu adalah salah satu sebab tapi dia kat situ dia ada juga sebab-sebab dia yang tadi aku sebut tu. So cerita dia macam tu lah. Sebab tu aku lagi minat buat serangga tu. Okay. Apa yang kau boleh share sikit pasal serangga ni? Pasal serangga. Apa yang kau belajar setakat yang kau rasa benda tu umum, kita sebagai orang awam kena tahu ke? Ya, kita pun macam rumah kan ada anak-anak ke apa ke. Betul lah tu. Tapi actually okay, pasal serangga, apa yang aku nak tahu sebenarnya? Sebab serangga ni actually menarik. Saya nak tanya-tanya saya. Apa yang aku nak tanya? Sebab kalau aku nak suruh aku terangkan pasal serangga, banyak tu benda. Besar sangat konteks tu. Kau belajar ni nanti kau nak jadi apa? Okay. Okay. Sebab sekarang ni aku boleh masuk balik untuk buat R&D apa ni? R&D untuk company yang keluarkan racun. Faham tak? Tu salah satu jalan dia. Salah satu jalan lagi aku boleh pergi kepada crop protection, boleh pergi kepada ni. Apa nama dia? Pest control. Okay. Salah satu lagi aku boleh pergi kepada scholar lah. Maksudnya pergi buat PhD and then jadi profesor. And pada masa yang sama ada sesetengah profesor ni diorang jadi sebagai apa ni? Diorang jadi sebagai diorang tolong polis dalam buat apa ni? Polis? Dalam forensik. Forensik? Yes. Sebab sekarang actually kat Malaysia kita dah start guna entomologi. Diorang consult entomologist untuk buat dalam forensik. And lecturer aku salah seorang lah, dia yang ajar aku untuk satu semester. Hari tu dia ada share lah pasal dia. Entomologi tu ni lah, bedah siasat mayat lah. Kenapa? Tak, actually diorang tak bedah siasat mayat. Dia berlainan actually. Okay. Macam forensik ni kan. Forensik entomologi ni dia bukan kau bedah siasat mayat. Kau kita biasanya forensik entomologist kat Malaysia, diorang takkan diorang kurang lah pergi kepada crime scene sebab diorang kena kontrol apa semua kan. So forensik yang kat sana dia akan collect sampel lalat sebab kau kena faham tau yang bila seseorang tu meninggal dunia,
antara ulat yang pertama yang akan sampai ke badan dia adalah lalat. Oh, okay. So diorang boleh bagi tolong dalam determine bila si mati ni meninggal dunia. Diorang boleh bagi dalam time frame lah. So diorang membantu actually dalam menentukan time frame bila seseorang ini meninggal dunia. Oh. Selain daripada macam, yelah kita tahu Melalui yang body lalat tu manusia yes, sebab Oh, kita Dia- berdasarkan dia- kepada stage dia. okay. Yes. Unik. Apa Sang? Jap, anak aku nangis. Jap. Okay. So macam tu lah, sebab dia menarik juga yang tu. Sebab lepas macam kita macam diorang pun ada buat kajian dekat Arnab tau. Okay. Arnab tu mati and then diorang tengok lalat. Lepas tu diorang tengok kehadiran lalat apa semua. Dia actually banyak bergantung pada cuaca and so on kan. But then kita still tahu time frame dia sebab bila lalat ni sampai, dia akan bertelur. So daripada telur dia ni, dia akan menetas jadi larva and so on. So diorang akan collect larva ni untuk dibawa ke lab untuk diorang tahu apa spesies lalat tu dan Okay. pada masa yang dia collect tu, berapa lama dah lalat tu dalam berapa besar dah lalat tu. So diorang boleh tentukan daripada lalat tu berapa time frame dia. Maksudnya anda kata kalau sebab lalat ni laju tau, bila dia nampak anda kata seorang tu dah mati, biasanya dalam sejam ke 2 jam dia dah start ada. Dia nampak ke dia bau ah? Bau kan? Lalat dia nampak dan bau. Dua-dua. And actually Hmm. benda ni menarik ke? Kalau kau perasan, kalau kau nak pukul lalat bukan susah kan? Betul? Dia ada Betul. banyak deria ke Okay. apa? Yes, actually dia ada banyak deria. Dia ada 2 kat badan dia. Satu Buka sikit ke? chemoreceptor dengan Tengok gambar ke? Proses. Menarik Mat. Nak tanya apa tanya je aku Mat. pinjam Oi, lecturer. kau master kau ni maksudnya bukan coursework lah, kau research lah kan. Bukan paperwork lah. Coursework. Ni aku coursework. Coursework bukan research. Yang research tu aku dapat offer tapi aku tak pergi. Patut research lah, bila kau study bab serangga, research bagi best. Coursework ni kau dah kaji. Coursework ni kau dah kaji orang buat. Betul ke tapi kan sebab kau kena faham aku datang dari engineering tu. Kau nak suruh aku buat research. Susah. Okay, bila kau suruh aku buat research, aku bukan tak boleh, aku still boleh buat. Tapi masalah dia, bila aku buat research, biasanya research kau akan fokus pada satu jenis spesies. Yalah, macam kau cakap tadi apa, kau pasal lalat, pasal mayat tu, mungkin research kau boleh tipu mayat. Yes. And kau punya cerita semua pasal lalat. Tapi bila kau pergi coursework, kau akan dapat belajar semua. General lah. General. So aku terpaksa ambil yang general. Aku tak boleh ambil. Atas sebab tu kau degree lain kan. Kau kena belajar lebih ni lagi. Luas lagi. Satu lagi. Bagi aku mostly untuk orang yang buat research, biasanya diorang dah ada basic. Diorang memang daripada entomology punya basic. Maksudnya degree in entomology atau biologi. Lepas tu diorang buat master. And diorang tak kerja lagi. So diorang akan pergi pada research. Sebab bagi aku macam bila kau pergi research ni macam sebelum ni maybe kau tak kerja lagi. So kau nak pergi buat research. So that bila kau pergi nak minta kerja nanti, orang tahu kau ni pakar part ni. Macam bila kau buat research pasal urban kan, macam ada seorang member aku ni dia buat research pasal tikus tau. Okay. Tikus. Okay. Yes, tikus. Dia bukan satu kos dengan aku tapi aku kenal dia waktu aku kerja dulu. Dia buat tikus dalam estate and actually dia buat master pun pasal tikus juga. And dia buat research. So, sebelum dia habis master dia, kan, company dah datang dekat dia untuk suruh dia kerja dengan company tu sementara dia buat research. Faham tak? Maksudnya tengah buat research, still kena kerja dengan company tu lagi. Yes. And dia sebelum tu dia tak pernah kerja pun. Dia daripada degree, dia terus jump pergi master. Tengah buat master tu, company datang jumpa dia untuk pergi buat untuk kerja. Untuk nak skill dia tu. Yes. Sebab yang kaji pasal tikus pun tak ramai kat Malaysia kan. Pasal
entomologist pun actually kat Malaysia pun tak ramai juga. Okay, menarik. Hmm. Engkau ambil master ada student luar yang join, yang ada masuk juga ke? Ke semua lokal lah? Semua lokal lah bro. Sebab ni menarik pasal serangga ni kan. Okay. Kau lain tempat lain serangga tau. Sebab bila kau kata kat Malaysia, dia sebab serangga ni dia macam manusia lah. Dekat tempat lain, sifat dia lain. Okay, kita ambil sebagai contoh lah, sebagai contoh. Orang kat India, gelap-gelap. Orang kat China, putih-putih. Betul. Orang dekat Amerika, putih-putih. Dan dia ada ciri-ciri yang berbeza. Contohnya macam dia orang tinggi, dia orang mata dia orang biru apa semua. Tak So, ambil dia master ni berbeza. pandai belajar analogi ya. Ya. Tu cara senang gila. Member dah next level ni saya. Ya. So, So aku harap lepas ni aku boleh panggil kau teruskan sampai ni lah sebab dah dalam master ni. Alhamdulillah, tapi aku tak nak. Kan. Sebab bagi aku bila dah ambil master tu macam tak berbala kalau kau tak ambil PhD bagi aku lah. Sebab kau dah belajar sampai one stage lagi kan nak pergi PhD, aku rasa baik kau sambung je lah. Nanti mana tahu aku boleh panggil kau Dr. Shah. Oh, aku tunggu siapa tu, aku tunggu. Sambung Syah. Steady ke? Ya, sebab bagi aku bila macam aku sambung degree kan, aku macam aku nak berapa kali aku plan aku nak sambung master, tapi sampai sudah aku tak, aku dah cakap bila kau dah kerja, kau dah full time, kau dah jadi macam malas nak belajar. So macam kau ada peluang belajar, so why not kau teruskan lah daripada kau. Sebab master pun kau dah belajar. Tak silap aku kau ambil berapa tahun? Setahun-setengah Setahun. Setahun je. Setahun je? Nampak? Kau setahun, lepas tu ni kau andai kata kau okey, lepas tu dapat offer ni, why not kau teruskan. Satu lagi ni kan niche market kalau kata dalam industri. Aku rasa peluang kau banyak luar tu bila level kau lagi tinggi. Nice. Bagi aku lah, tapi tak kisahlah, mungkin lepas ni kau ada perancangan lain ke. So aku tanya tadi, kau nak jadi apa? Tapi aku nak jadi apa tu, aku mesti nak masuk dalam bidang pertanian balik. Aku still nak duduk dalam kalau dapat diberi peluang aku still nak duduk dalam ladang buah-buah, ladang sayur. Sebab tu sedap duduk kat situ. Kau degree kau apa? Ladang buah ke? Tak dah, aku degree aku buat engineering. Macam Hafiz kan? Tapi akunya lain, akunya more towards agriculture. Tapi engineering aku tak belajar pasal bila engineering pergi agriculture, so dengan sekarang ni tak macam jauh sangat bagi aku. Sebab kau mesti belajar agriculture punya part kan. Aku belajar agriculture punya part, tapi aku tak pergi pada basic part tau. Contohnya macam bila kau nak tanam, sebab apa yang kau perlukan and so on. Yes. Kalau kau nak sambung tu macam daripada awal kau ambil pertanian, degree pertanian tu mungkin okey lah. Ya betul. So actually aku ambil di master aku ni pun ada sebab dia. Sebab aku waktu tu aku nak pergi pada R&D tau. Sebab dulu aku ada minat untuk pergi kepada oil and gas. Aku nak pergi kepada programming and so on kan. But then aku kena tegur tau sekali tu. Aku pergi interview. Dia kata kat aku, based on this interview, you memang dah dapat dah kerja ni. Tapi sebab basic you tak ada. Company besar semua dia orang pandang pada basic kau. Kau degree apa, kau master apa. Tapi bila tadi kau cakap kau macam kau boleh involve dalam pest control kan. Lepas tu bila aku perasan macam sekarang punya pest control, maksudnya yang kita pakai sekeliling kita ni lebih kepada apa? Macam chemical punya part lah, macam reset kan, semua chemical kan. Dia tak ada macam, ada yang organik tapi macam tak banyak kat Malaysia ni. Kat Melaka tak silap aku ada satu kot dekat Tok Lumas tu. Yang serai wangi tu. Kau perasan? Yes. Kan? Yes. Afi tak Afi Hanif. Afi Hanif dekat. Lepas tu aku fikir kau boleh develop tu macam satu produk ke apa kan, yang sebab kau belajar benda tu kan. Mana tahulah macam tu ke. InsyaAllah kalau diberikan rezeki tak mustahil lah. Tapi kalau kau nak minta modal lah ada. Alhamdulillah. Pandai dah ada. Orang kerja bank pun ada 2 orang kat sini kan. Kau minta je apa nak. Lepas ni. Ahmad ada. Ada.
Organik racun organik. Organik. Ya, Actually sebab tak racun banyak organik tu. ni bagus. Aku yang serai wangi tu je aku rasa yang terkenal lah, yang ada nama lah. Rafi Yanif tu. Betul. Okay, untuk Serangga. organik actually bukan Organik. nak Sorry kata aku tak boleh lama lah sebab ada benda kompak ni aku kena gerak. Okay. No Boleh, problem. boleh. Thank you, Sang. So nanti aku tengok korang punya lagi lah sambungan kau sembang. Thank you, Sang. Okay, bye. Alright. Bye Syah, good luck. terima kasih. Good luck. Kau tu Thank sampai you, habis bro. lah. Okay, bye. Sama-sama, Syah. Okay. Cerita pasal organik ni actually aku bukan tak minat lah buat organik. Okay. Tapi dia ada, kau kena faham satu benda tau. Bila kau kata kat aku pasal racun organik, baju organik. Okay. Aku nak kata aku tak bersetuju pun tak juga. Sebab ya, organik memang kita tak apa ni? Apa maksud kau? Organik ni tak bermaksud dia tak elok. Maksudnya dia still elok, dia membantu dalam mengurangkan and so on. Tapi aku still ada fikiran yang mana kadang-kadang organik ni dia tak Efficient. Kenapa? dia tak efisien, Sebab dia kurang efisien daripada chemical and dia tak stable chemical. Sustainable. Okay. Maksud aku macam dia, bila kau buat baju organik kan, okay, kau gaul apa semua kan, untuk setiap 1 gram macam patut kau scoop 10 gram macam mana kau boleh pastikan dalam 10 gram yang kau scoop tu konten dia sama dengan apa anda kata kalau baja tu jenis, kau pernah dengar baja 16 888. Okay, setiap baja base ni lagu. Okay, ni jenis baja-baja yang baja-baja paket tu. Baju bunga. Okay. So dia ada jenis yang 888. Maksudnya dia bahagikan 8 nitrogen, 8 fosforus, 8 kalium, potasium. So NPK. Sekejap. Biar aku check balik. Buat yang salah lah. Gambar sikit. Aku berkebun ni, sekolah rendah lah. Sorry tu apa tu. Beli baju, beli racun tapi aku tak pernah tahu lah. Tapi kau cerita benda-benda saintifik ni macam baru nak tahu tu. 888. Okay, share screen. Okay ni. Okay ni. Dia ada banyak jenis baja tau. Okay, ni basic dia. Ni basic baja. NPK. NPK ni kau pergi mana-mana kedai, kau sebut kat diorang nak baja NPK. So diorang tahu kau nak patut baja NPK. So kau cuma cakap je 888 sebab semua baja-baja yang bag baja semua yang besar-besar. Okay. Dia ada nitrogen, fosforus, kalium, tak pun potasium. Tu benda basic dia. Ni untuk buah lah. Tak kisah buah atau sayur. Ni untuk buah, untuk sayur, untuk semua jenis tanaman. Okay. Dia bergantung pada NPK, nitrogen, fosforus, potasium. Pokok apa? Pokok quini macam yang quini pun boleh lah kalau kau cakap kat taman-taman tu. Boleh. Sebab setiap satu ni dia membawa erti yang lain. Macam nitrogen, dia untuk daun. Fosforus untuk akar. Macam tu lah. Dia setiap satu tu, dia bawa benda yang lain. Okay. Cakap sini, dia ada tulis green healthy foliage. Foliage ni, foliage ni lebih kepada daun lah. So bila roots ni lebih pada akar. And bila contohnya anda kata luar daripada musim buah, diorang akan cari baja yang nitrogen lebih sebab diorang nak daun banyak. Supaya pokok kau lagi sihat, lagi besar. Bila dah musim buah, diorang akan turunkan nitrogen sebab diorang nak buah lagi banyak. Faham tak? So ni NPK dia. Sebab tu bila kau pergi kat 888 tu maksud dia 8 nitrogen, 8 fosforus, 8 potasium. Okay. Tapi bila pergi pada organik, sebab benda ni bukan chemical made. So dia organik tau. Okay. Dia buat secara campuran apa semua. So kadang-kadang aku ada perasaan yang mana kadang-kadang dia ni tak, macam kalau kau buat chemical content, kau tahu confirm dalam 10 ml benda ni confirm ada 888 betul. Okay, betul. Sebab kau tambah sendiri 8 nitrogen, 8 fosforus, 8 potasium. Tapi bila pada
organik ni kita susah nak cakap. Dia maksudnya macam mana? Sebab kau Katalah campur. tapi dia So, tak dia measure campuran, apa chemical tu. dia measure tapi sebaik mana measure dia tu. Sebab kau kena faham, kau main dengan benda yang biological. Maksudnya dia bukan sesuatu yang kau buat sendiri. Maksudnya macam mana lah, aku susah nak cerita benda ni. Keberkesanan apa? Ketepatan dia Ketepatan dia. diragui. Ya, betul. Okey, itulah perkataan yang aku cari. Sebab tu aku kurang sikit dengan benda-benda yang apa ni? Organik. Yang pada Baik, organik ni. Sebab nak kata dia tak elok, dia elok je kadang. Sebab macam okey, anda kata kalau racun organik, neem oil. Neem oil tak pun kau kata tadi apa, serai wangi kan. Macam kalau dalam kita orang ada satu lagi neem oil, minyak semambu. Pun bagus juga dalam mengawal serangga. Semambu. Dia untuk lalat putih, lalat buah, aphid. Kau nak share apa tu? Ni Kau cerita belajar serangga tapi pokok pun ada Yes. jugalah. Mestilah ada kan? Memang lah, Serangga sebab tu akan sebab pergi pada serangga. pokok. Yes, sebab serangga dia tak main dengan manusia, dia main dengan pokok. So dia benda macam ni lah. Dia jenis macam minyak semambu untuk kawal aphid, lalat putih, lalat buah, milibak. Ni antara masalah-masalah dalam pertanian lah. Lalat putih ni antara masalah paling besar. Bawah daun tu ada putih-putih. Dia ada macam lalat-lalat ni. Dia Oh, kecil-kecil ni. okey. Tu lalat putih. Lalat putih ni dalam cili banyak. So siapa yang tanam cili, yes. Siapa yang tanam cili confirm dia paling tak suka lalat putih. Jadi nak White baikkan fly. balik, letak baja ke, dia buat apa? Dia inject ke apa? Tak racun biasanya. Tak racun. Yes. Okay, macam kau kata tadi, memang betul lah orang kata okay, balik pada racun organik. Racun organik korang kata elok apa semua kan. Okay, actually racun chemical pun elok dengan penggunaan yang betul. Sebab kadang-kadang orang kata rendam dalam garam buah kan. Buah rendam, kau beli kau rendam dalam garam. Okay, biasanya racun ni dia ada dua kategori macam kontak tak pun sistemik. Maksudnya kontak ni maksudnya dia akan duduk kat luar. Faham tak? Sistemik ni maksudnya dia akan masuk ke dalam, dia akan meresap ke dalam. Okey. Tu racun dia, kelas racun dia. Biasanya racun kontak ni bila kau basuh dia akan hilang. Macam yang kita racun buah-buah yang biasa ni lah. Kita boleh buah dekat market yang digunakan tu. Contoh. Tu campuran. Okey. Antara contoh dia, So kalau hilang tak membahayakan lah bila basuh. tak sebenarnya. And setiap racun, bila kau pergi pada label racun, sekejap aku tolong cari label racun. Aku macam lagi banyak cerita pasal racun je, Rip. Itulah aku nak suruh kau buka cerita serangga. Habis kan lagi. Tu lah tu. Okey, habiskan ni lah. Masa kita tak lama ni. Tak apa, aku habiskan je lah cerita pasal racun ni. Okey, racun ni okey, bila kau pergi pada label racun, siapa yang biasa main dengan racun dia akan perasan tau, dekat label racun tu dia akan tulis jangan petik hasil tanaman sekurang-kurangnya berapa hari. Okey. So ni maksudnya dalam masa beberapa hari tu, racun tu dia punya residu dia pada pokok tu dia akan tinggi. Pada buah tu maksud kau keberkesanan dia pada pokok. Maksudnya bila Penyerapan. kau sembur racun, kita tahu yang mana racun tu akan duduk dekat situ kan. Maksudnya betul. bila kau sembur racun tu akan meresap apa semua kan. Racun ni dia akan hilang secara sendirinya. Kau tak perlu nak buang dia sendiri, tak perlu nak buang apa semua, dia akan hilang.
Sebab tu bila kau sembuh racun, bukan sembuh sekali dia terus jaga sampai habis tak. Dia akan hilang lepas beberapa hari, betul. Dari udara Maksudnya lah. dia akan makin Ha. turun. Maksudnya macam dia punya half life lah. If let's say kalau kita sebut dalam macam half life dia macam selepas berapa lama dia Jangka akan hayat. kurang keberkesanan dia, kurang dia. Yes. So macam racun pun dia ada juga jangka hayat daripada pokok dia apa semua. So dia akan makin lama makin turun. So sebenarnya even racun kimia pun dia ada jangka hayat dia. So dia dah bagi tahu kau dah sampai berapa hari ni kau jangan petik. So, sementara nak kata negatif sangat racun kimia ni tak adalah tak terlalu juga negatif sebenarnya. sebab dia ada jangka hayat. Sampai tanpa tu baru petik dan dia okey lah buah atau sayur tu. Tu je. So bila kau kata pasal organik ni pula, organik ni kadang-kadang dia cuma menghalau bukannya membunuh. Sebab function racun serangga adalah untuk membunuh. Racun adalah membunuh. Faham tak? Tu kegunaan dia yang pertama. Tapi bila kau pergi pada organik menghalau. Kebanyakan lebih pada menghalau. Yes, tapi dia tak membunuh, dia menghalau. Dan macam kau kata kat aku serai wangi. Okey, serai wangi, kau try tembak kat lalat, lalat mati tak? Tak pernah try. Biasanya dia akan lari. Mati tak? Dia lari. Kan? Sebab dia tak suka bau. Okey. Ada yang mati, memang mati tapi tak banyak. And kebanyakannya dia tak suka bau tu so dia lari. Tapi kegunaan racun yang sebenarnya adalah untuk membunuh. Sebab tu bila kau pergi pada last choice kau akan pergi pada racun kimia yang mana membunuh terus. Bukannya menghalau. Itu lah. So mungkin ada perspektif kata tak pakai baju organik, racun organik. Actually benda tu tak membahayakan pun. Macam itulah ayat dia. Bergantung pada penggunaan kau, macam mana kau gunakan kau ikut tak apa yang disarankan. Ikut dia punya SOP dia. Step dia. Yes. Okay, balik kepada serangga. Serangga tadi aku cerita minit, kau dia ada 8 minit lah. Uish, ya betul. Okay, aku cuba. Okay. Serangga ada 6 kaki. Okay, okay, ni serangga. Okay, ni aku tunjuk kat kau. Ni aku punya lecture note tau. Tak apa, aku share je lah. Okay, so kat sini kau nampak banyak-banyak apa ni? Bulu ni kan? Bulu-bulu pada kaki dia apa semua kan. Okay, so bulu-bulu ni sebenarnya dia bertindak sebagai reseptor tau. Mechanical receptor ada setengah bulu ni dia bertindak sebagai mechanical receptor untuk dia tahu pergerakan sekeliling dia. Sebab tu bila kau nak tepuk lalat kau susah nak tepuk dia. Okey, balik pada yang kau cakap tadi, kenapa lalat susah tepuk? Sebab ada ni mechanical receptor. Yes, mechanical receptor. Mechanical receptor ni dekat kaki dia, anda kata kalau dah banyak macam ni, kau tak rasa macam dia lagi sensitif terhadap dia punya persekitaran. Walaupun dia tak nampak. Tak, benda ni semua serangga ada. Yes, mostly semua serangga ada. Cuma design, cuma bentuk dia orang berbeza bergantung pada serangga lah. Ini contoh untuk mechanical ini dan juga fakta dia. And ada setengah bulu ni dia bertindak sebagai chemoreceptor yang berguna sebagai untuk detect bau. Dia orang tak ada hidung. Macam insect ni tak ada hidung. So dia guna reseptor macam ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kau perasan ada setengah serangga kulit dia keras. Betul. Tapi macam mana dia detect keliling dia? Inilah. Sebab dia ada bulu-bulu ni. Bulu-bulu yes. Ya, yeah, betul. Lagi, so bulu-bulu ni lah yang menarik. Yang unik tentang dia orang. Cacing bukan serangga. Dia bukan serangga lah kan? Okay. Mostly bila aku cakap pasal serangga kan, okay, apa yang kita kategori sebagai insect punya family adalah insect punya whole family dia adalah dia punya yang berkaki 6 tu basic dia. Kalau kau cakap pasal insect is 6 leg lah. Kalau dia dah 8 dia dah panggil sebagai labah-labah. Kategori dia golongan labah-labah. Kalau dia lipan? Dah bukan lipan tu kaki lebih. Tu millipede, centipede dia dah ada kumpulan dia sendiri.
Okay. So first thing bila kau tengok serangga, kau tengok dia kaki 6, itu insect. Kau cari dah, kalau kau nak cari pasal dia, kau cari yang terus ambil jurnal yang pasal insect. So dia memang betul insect lah. Kaki 6 tu benda first kali basic sekali. So macam insect ni, yang next dia kau kena tengok macam dia berapa banyak dia punya life cycle lah. Macam kalau dia kecil sampai ke besar, bentuk dia sama je, kiranya kita panggil dia incomplete metamorphosis. Maksudnya dia tak ada jalani hidup yang mana macam cacing tu apa semua. Dia daripada telur terus pada nim, lepas tu dia ikut pada stage dia, lepas tu terus besar. Macam tu je. Bentuk dia macam tu je. Tapi macam bila kita tengok pada rama-rama, kau akan nampak dia daripada telur, dia tukar kepada ulat beluncas. Itulah larva stage dia. Lepas tu dia pergi kepada kepompong, lepas tu baru pergi pada adult. Dia sama macam lalat. Okay. Macam kumbang pun dia ada stage dia yang mana jap, kumbang. Jap, kumbang aku nak check balik. Macam Aku dah lupa kumbang. udang getam dipanggil serangga ke? Udang Getam dipanggil serangga tak? Okay. Tu cerita dia menarik sebab udang yang getam, kita tak panggil dia exactly as serangga. Walaupun dia mempunyai ciri yang seakan-akan kan. But then kita panggil dia sebagai ancestor of serangga, faham tak? Sebab kita ada teori dia kira macam moyang pada serangga lah. Macam yang kita belajar dalam sains sebelum ni, yang mana semua hidupan dekat dalam dunia ni dia berevolusi, dia bertukar rupa, dia bertukar wajah, dia menjadi lebih kecil apa semua kan, daripada zaman dinosaur apa semua. So actually bila kita kata pasal udang yang getam, kita kata dia adalah ancestor kepada serangga. Sebab dia mempunyai ciri yang lebih kurang dengan serangga. Sebab dia still, kalau kau tengok dia punya badan semua keras. And serangga kebanyakan, ada setengah serangga berbadan keras. Dia tak ada tulang kan? Yes. Dia invertebrate, dia tak ada tulang. Invertebrate. Dia diambil dia invertebrate. Maksudnya tak ada tulang, dia vertebrate yang ada tulang lah. Macam manusia, haiwan-haiwan semua ada vertebrate lah. Kulit keras tapi tak tulang, itulah serangga. Yes. Tapi ada juga serangga yang berkulit lembut lah. Kulit lembut macam anai-anai, kulit dia lembut je. And kalau kau perasan kat anai-anai, kadang-kadang dia tak ada bulu yang banyak kan. Sebab dia ada mechanoreceptor dia yang berbeza. Sebab tu aku kata yang mechanoreceptor, chemical receptor ni, dia bergantung pada serangga. Jenis serangga tu macam mana, dia punya lifestyle dia macam mana. Mechanoreceptor yang kurang, macam bulu kurang tu senang mungkin pergerakan dia slow, macam anai senang bunuh macam tu. Macam lalat banyak. Okay, dia duduk kat mana? Okay, dia duduk kat mana? Kau kena tengok kat dia duduk kat mana. So kalau anda kata kalau dia duduk dalam tanah, yang bulu-bulu tu akan membantu dia untuk bergerak, akan menghalang dia untuk bergerak, dia akan jadi susah apa semua kan. So dia punya sifat tu jadi lain. Itu yang menarik pasal serangga ni, sebab dia berevolusi. Dia guna benda tu untuk benda lain, bukan untuk macam lalat nak mengelak benda. Anai-anai and dalam tanah lah, apa benda yang dia cari tu lah. Ya, betul. And bila orang kata pasal benda yang mutation, macam COVID-19 kita tahu dia ada Delta variant apa semua kan. Betul. Okay. Sebab kita orang dalam serangga pun kita ada belajar juga tahu jenis mutation ni. Sebab bila serangga tu berpindah, macam spesies yang sama dekat Malaysia, bentuk dia macam ni. Tapi bila kau bawa dia ke satu tempat yang lain, dia terpaksa adapt dengan tempat tu, and dia akan berubah. Itu yang banyak variant. Yes, sebab tu dia ada variant. Even kalau paling senang kan, kau tengok pada tikus. Tikus lah, sorry. Kau tengok pada kucing. Kau tahu apa nama kucing, nama saintifik dia ada Felis catus. Okay. Kau carilah apa jenis kucing sekalipun, nama dia still Felis catus. Yang berbeza hanyalah variation dia, subspecies dia. Yes, sebab kucing ni dekat sini,
dia terpaksa adapt dengan cuaca yang sejuk mungkin, so bulu dia tebal. Lepas tu kau bawa dia pergi Malaysia macam aku siap, kau bawa pergi Malaysia, bulu dia tebal, so dia cantik, kau suka. So kau bela. Lepas tu tapi untuk kau menandakan yang dia adalah satu spesies yang sama adalah berdasarkan sama ada dia boleh menghasilkan progeny yang baru tak pun tak. Dia boleh menghasilkan anak yang fertile. Anak yang fertile. Maksudnya anak tu still boleh menghasilkan anak yang baru. Fertile lah maksudnya apa? Ya. Subur. Anak yang subur. Maksudnya anak tu Ingat boleh menghasilkan anak yang baru. Yes. 15 minit. Itulah. Banyak kat kau dah share. So thank you. Masih banyak lagi boleh cerita ni, tapi itulah kita ada masa Tak sikit. apalah. Thank Tak you apalah, Aisyah. lain kali lah. Sudi borak santai. Ahmad dan Asyik tadi ada join. Thank you juga. Sorry lah kalau aku macam lari topik sikit. Tak apa tu, macam-macam tu benda yang sekeliling lah, asal racun, asal serangga kan, benda yang sekeliling hidup kita. Kita kena faham sikit lah kan. Aisyah golak